Sorry. Aduh, pagi-pagi ni biasalah kelas pagi-pagi ya. Dah tak payah tengok yang tu, tengok yang ni je. Yang sekarang ni. Boleh pula saya pergi share screen. Dah guna TV pergi share screen. Buat apa beli TV? Okay. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada 109 orang pelajar. Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar tak? Boleh dengar Okay. Dengar. Boleh. Sir Firdaus mute. Oh, patutlah. Saja nak test. Okay. Alright. Okay, jadi yang pertama sekali kalau boleh tutup mic, mute semua orang. Okay, jangan bising-bising, jangan bunyi macam-macam, bunyi ayam berkukuk pagi-pagi tak mau dengar. Okay, kalau boleh mute siap-siap. Okay, yang kedua kalau nak buka kamera, pastikan keadaan sekeliling selamat dan juga berada dalam tempat yang betul. Jangan tempat yang tak betul. Okay. Jangan cakap seorang-seorang. Saya tak cakap seorang-seorang. Saya cakap dengan awak semua. 114. Thank you kepada yang join. Thank you kepada yang masuk. Okay, macam biasa kelas kita akan bermula daripada pukul 9 sampai 9 sampai 10.20. Okay. So yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih. Terima kasih sebab bangun pagi untuk belajar. Lama tau saya buat ni. Sebab nak cakap terima kasih je sebab bangun untuk belajar. Okay. Sebab sekarang ni masih ada lagi kawan-kawan awak yang lain kat tempat lain tu yang masih lagi tengah tidur, masih lagi tengah main PUBG, masih lagi tengah main Mobile Legend, tapi awak sanggup berkorban untuk ada di dalam Google Meet ni bersama-sama dengan Sir. Okay, boleh Alright, sebelum tu nak tak kita kenal-kenal dulu? Boleh tak kita kenal dulu? Awak pun ada yang kenal Sir, ada yang tak kenal Sir. Boleh tak kita kenal-kenal dulu? Boleh tak boleh? Boleh kan? Boleh lah Sir. Kenal je lah. Alah. Yang saya tahu Sir ni Sir lah. Apa lagi saya kena tahu kan? Kita kenal dulu. Alright, kita kenal dulu. Okay. Oh lama. Oh. Nampak tak? Okay. Ini adalah sedikit latar belakang Sir. Bukan latar belakang, memang dekat belakang Sir pun. Okay. Alright. So, boleh nampaklah kat sini nama Sir mengajar tutor untuk subjek apa. Okay. Apa lagi awak nak tahu? Birthday Sir 4 Januari. Nama diberi Muhammad Firdaus. Okay. Lagi apa lagi awak nak tahu? Sekarang Sir adalah degree dalam Political Science in USM. Kalau parent awak tanya, bagi tahu je, cakap je. Okay. Yang ini semuanya Sir akan hantar lepas habis kita punya kelas. Sir akan uploadkan, Sir akan hantar dekat dalam Telegram ataupun dekat grup WhatsApp. Alright? Okay. And then Sir asal daripada KL. Okay. Tapi parents Sir, ayah Sir orang Muar dekat Johor. Okay. And hobi Sir adalah tak segurau je. Okay. Siapa yang baca dia tahulah hobi Sir. Hobi Sir adalah gitu pula mak. Awak lah kan suka kan? Tak adalah segurau je. Okay. Status Sir, tak payahlah nak tahu status Sir. Okay. Kita sambung. Okay, kat belakang ni kalau boleh nampak, Sir memang kerap-kerap kali pergi ke museum, pergi ke arkeologi dan sebagainya. Sir kerja sana tak? Sir tak kerja sana. Sir pergi je sana buat lawatan saja. Okay. Dan Sir sangat-sangat mendalami subjek sejarah dan juga subjek geografi. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan sejarah dan juga geografi, insya-Allah Sir boleh bantu dan juga Sir boleh tolong. Okay, boleh Alright, jadi bermulalah. Sekejap. Ada lighting sikit. Reflection sikit sini. Boleh tak? Okay, dah tak ada dah. Okay, jadi hari ni macam biasa kita akan buat dua subjek terus subjek sejarah dan juga subjek geografi khusus untuk form 2. Okay, yang akan diajar oleh Sir sendiri. Dan hari ni Sir bukanlah nak ajar sangat, Sir hanya nak kongsikan dan juga Sir nak buat sharing session bersama awak semua. Okay, macam mana tips nak score, apa yang awak perlukan dan juga macam mana awak nak mendalami silibus. Dan sekarang ni kita dah berada pada bulan berapa sekarang ni, dan awak bakal menghadapi peperiksaan sepatutnya pada bulan berapa. Okay, alright. Sementara tu jajak sebelum tu, saya nak perkenalkan dengan Sir, bersama-sama dengan Sir. Sebenarnya dalam ni kita ada seorang lagi cikgu. Bagi pelajar-pelajar daripada STL awak dah kenal, tetapi daripada pelajar-pelajar Sir mungkin awak tak kenal lagi. Okay, Cikgu Maas mungkin boleh share kan apa-apa?
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum semua. Oh, Alhamdulillah semua orang bangun pagi untuk join, bersemangat join kelase. Okey, cikgu merupakan cikgu subjek kimia dan hari ni, okey, dan hari ni kita nak bersama-sama dengan Sir Firdaus lah, kita nak belajar sejarah dengan Geo, tahu tak? So harap korang semua bersemangat, okey. Nama cikgu Maaz, okey. Cikgu merupakan cikgu subjek untuk SPM sebenarnya, okey. Tapi tengok adik-adik semua ni bersemangat, okey. So jangan risau, lepas ni kita akan buat banyak lagi free class, okey. Ada subjek sains, ada subjek sejarah, ada subjek geo kan. Okey. So ikuti kelas Sir Firdaus, okey. Kalau ada apa-apa tanya je boleh tanya okey. So raise hand dulu, lepas tu nanti Sir Firdaus nampak siapa yang raise hand, nanti baru korang unmute. Okey. So apa lagi itu je kot. Sir Firdaus boleh kembali kepada Sir Firdaus. Okey, ni kelas form 2. Sorry ni kelas form 2. Okey, kelas untuk kelas dia ada masa-masa dia. Okey. Nanti Sir Firdaus akan terangkan bila form 1, bila form 3. Okey, kembali kepada Sir Firdaus. Okey, terima kasih dan juga terima kasih daripada Cikgu Maaz. Awak tahu tak Cikgu Maaz ni dia pernah keluar TV, awak tahu tak? TV apa Sir? TV3. Malaysia hari ni Cikgu Maaz? Malaysia hari ni. Sebenarnya cikgu buat apps untuk PT3, cikgu buat apps PT3 pun cikgu buat apps banyak SPM, tapi cikgu buat apps untuk contohlah kan, ni apps kimia. Kalau boleh tengok kat belakang ni, so benda ni kita boleh nampak boleh gerakkan bahan kimia ni. So kita boleh tarik dia, kita boleh tarik dan kita boleh tuangkan. Okey. Dan kita boleh tengok dalam tu dia jadi warna apa. Okey, nanti dia hasil dia apa. Nampak hasil dia macam ni gitu. Cikgu buat app sebenarnya. Okey, untuk PT3 cikgu buat juga, tapi untuk sejarah dengan geo belum lagi. Okey, yang cikgu dah buat adalah untuk matematik. Alright. So nanti kalau nak tengok lagi, nanti cikgu akan tunjuk. Ini subjek matematik yang form 3 punya. Ni untuk form 3 punya. Okey. So nanti Sir akan tunjukkan lah. So Sir pernah masuk dalam TV3 MHI. Okey, nanti Sir tunjukkan kat korang. Kalau siapa yang nak tahu siapa Sir, boleh buka YouTube, tulis Cikgu Maaz. Okey. Alright. Boleh buka Cikgu Maaz. Nanti Sir tunjukkan. Nak tengok ke? Kejap lagi lah. Kejap lagi lah. So selingan. Okay. So kita kembali kepada Sir Firdaus. Alright. Okay, awak nampak tak? Awak boleh buat apa tadi? Boleh gerak-gerakkan benda tu. Dah tak payah main ML, dah tak payah main PUBG. Jimat awak punya space gig dalam phone tu kan. Lepas ni dah boleh uninstall dah. Okay, main benda tu. Lepas tu satu lagi main apa? Main TikTok dah. Kan awak suka main kan? Alright. Jadi pada yang kita sambung, pada yang kita teruskan. Okay, yang pertama sekali, tolong dengar apa yang saya nak cakap. Saya nak bagi peraturan sepanjang dalam kelas 121 orang. Thank you. Okay. Alright. Rules yang pertama adalah sepanjang kelas, kalau boleh siapa-siapa yang masuk dalam awal kelas, sekarang ni kita berada dekat dalam sesi awal kelas, okay, make sure awak semua bersama-sama dengan Sir sampai penghujung kelas. Okay, sebab apa Sir? Sebab waktu awal-awal kelas memang betul ramai, tetapi di pertengahan, percaya tak percaya, mesti ada punya yang tiba-tiba pergi kat YouTube lah, tiba-tiba pergi kat IG lah, tiba-tiba alamak Sir, saya termasuk Facebook lah, saya termasuk TikTok pula dah. So tak nak benda-benda tu tak nak. Okay, so tolong masuk dan juga keep je, stay je sampailah kelas habis. Lepas habis tu awak nak buat apa-apa aktiviti, buatlah. Okay, rules yang kedua, kita belajar sejarah geografi. Subjek ni mengantuk tak? Ya Allah Sir, saya bukan tak suka sejarah geo ni Sir. Saya suka sejarah geo yang tak suka saya Sir. Sampai macam tu kan. Tu yang mengantuk. Jadi kalau awak nak makan apa-apa, awak nak kunyah apa-apa, dipersilakan. Okay, tapi bila saya cakap boleh makan apa-apa, boleh kunyah apa-apa, bukan maksud awak pergi kat dapur, pergi goreng kuih tiaw, pergi goreng Maggi, bukan. Jangan pergi dapur goreng apa-apa makan je apa-apa yang nak kunyah-kunyah ataupun nak minum air. Okay, boleh Alright, and then saya nak minta juga untuk awak keluarkan test pad paper ataupun awak keluarkan kertas kajang ataupun nota-nota yang ada, pen-pen untuk awak buat sedikit catatan. Okay, so ulang sekali lagi, ini merupakan kelas tingkatan free class untuk tingkatan 2, form 2. Okay, bagi pelajar-pelajar yang form 3 ataupun form 1 ke, saya tak galakkan lah. Kalau boleh masuk ikut sesi awak je, takut nanti awak boring lama sangat. Okay, boleh Alright.
Okay, kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, macam biasa kita akan lakukan kelas ini daripada pukul 9 sampai 9.40 dengan kelas sejarah. And then kita akan sambung pula 9.40 sampai pukul 10.20 dengan subjek geografi. Okay. Tapi mungkin saya akan ambil masa sikit. Mungkin tak sampai 9.40, mungkin kita akan ambil masa sikit untuk sejarah dan juga ambil masa sikit untuk geografi. Tapi kita akan habiskan kelas kita tepat pukul 10.20 pagi. Okay. Awak nampak Alright, satu soalan yang saya nak tanya dekat semua pelajar-pelajar. Boleh tak? Boleh tak saya nak tanya semua orang? Dan saya nak minta semua orang tolong jawab dengan hati yang jujur, tulus dan juga ikhlas. Apakah soalan itu, sir? Soalan pertama saya nak tanya awak. Dekat belakang ni, okay, antara subjek sejarah dengan subjek geografi form 2, yang mana yang awak rasa susah? Yang susah? Tolong bagi tahu dekat ruangan chat. Saya nak baca. Kita baca Sejarah. Agak-agak. Geografi. Sejarah. Oh, lain-lain jawapan lain-lain jawapan Geo. Ada yang cakap sejarah, ada yang cakap geo. Pasal apa tak sama ni? Kenapa lain-lain ni jawapan awak ni? Oh, macam-macam sebab sejarah banyak fakta Geo kena kira. Saya bukan pandai kira pun. Hafal pandai lah. Oh. Dan majoriti antara tak payahlah cakap matematik. Ya Allah, orang tanya sejarah, dia jawab matematik. Jawab sains, jawab pendidikan agama Islam. Jangan macam tu. Ya Allah. Jawab apa yang saya tanya. Okay. Alright, dah stop. Ya Allah, baguslah semua. Semua suka mentype Semua dalam kelas adalah keyboard warrior. Wow, bagus. Type benda yang baik-baik, jangan type benda yang bukan-bukan. Lagi-lagi dekat internet hari ni jaga-jaga dalam apa yang awak nak type. Okay. Alright. So nampak ramai yang cakap sejarah lagi susah daripada geografi. Wah. Okay. Faham. So keadaan awak sekarang ni, awak rasa sejarah lagi susah nak hafal. Sebab sejarah tingkatan 2 ni dia lain macam sikit rasa. Dia tak macam waktu tingkatan 1 hari tu. Betul tak? Tingkatan 1 hari tu ingat lagi tak? Allahu Akbar. Tingkatan 1 hari tu dah 14 tahun dah. Dah lupa dah apa yang saya belajar. Ingat lagi? Dah tak ingat dah. Allah, lupa dah. Ingat apa? Tamadun. Lepas tu Taman Yes. Yelah, Don kan lawan dia Yes. Tamadun, Taman Yes. Tak faham. Okay. Kemunculan Islam, zaman ais batu, tamadun Cina. Ni mesti pinjam buku teks adik Pinjam buku teks adik, salin jap. Type jap. Okay. By the way, tolong tutup mic Siapa-siapa tolong tutup mic. Kita nak clearkan, kita tak nak ada bunyi-bunyi gangguan yang lain. Nak dengar suara je. Okay, yang lain tolong tutup mic. Okay. Kelas. Sejarah tingkatan 1 berbeza dengan sejarah tingkatan 2. Kenapa? Sebab sejarah tingkatan 1 sebenarnya awak sedang belajar tentang keadaan kawasan bumi kita. Mengenali tamadun, pergi pula kepada kawasan ais batu, prasejarah besar kan. And then tamadun. Lepas tu tamadun Cina, tamadun India, tamadun Rom, tamadun Yunani, Mesopotamia, Indus dan sebagainya. Sampailah tamadun Islam. Bila masuk tingkatan 2, awak dah tak belajar tentang bumi dah sebenarnya. Awak tak belajar tentang dunia punya sejarah. Awak sedang belajar dekat mana? Dekat alam Melayu sahaja. Awak perasan tak? Tapi pelajar-pelajar ni dia confused. Dia tak tahu. Yang ni Funan, yang ni Champa, yang ni Gangga Negara, Angkor, Majapahit. Yang dia tahu tak tahulah apa sah. Yang tiba-tiba Johor Riau. Terkejut saya. Okey, jadi hari ni saya akan bantu awak untuk susunkan balik silibus yang awak rasa bersepah-sepah, yang berselerak tu. Okey, boleh Alright, sama juga dengan geografi. Okay, geografi untuk tingkatan 2 ada sebanyak berapa bab? Bagi tahu saya berapa bab geografi? Awak ni dengan geografi pun ada masalah juga ni. Ada yang cakap 11, ada yang cakap 10, ada yang cakap 13. Mana yang betul? Ada yang cakap 9 pun ada. Apa jawapan lain-lain Geografi tingkatan 2 KSSM ada berapa bab? Confident betul Okay, kita tengok sikit berapa bab. Berapa bab awak cakap tadi? 13, 9, hari ni baru tahu. Oh, 11 bab rupanya. Lepas saya belajar 6 bulan, baru saya tahu geografi ada 11 bab. Baru tahu. Sejarah ada sebanyak 10 bab. Baru tahu.
Clear semua orang boleh nampak saya dengan sangat clear. Okay. Kita nak cerita sikit lah, saya nak cerita sikit lah dekat awak berkenaan dengan silibus. Ini nama dia adalah silibus KSSM. Okay. Dan mana ini adalah silibus baru. Okay. First of all, kita tengok dulu dekat kawasan sebelah sejarah dulu. Kita fokus kat sejarah dulu. Dekat sejarah dekat sini, okay, jumlah bab yang awak akan belajar adalah daripada bab 1 sampai bab 10. Boleh tak siapa-siapa ataupun semua orang bagi tahu saya, dengan cikgu sekolah ke, dengan PDPR ke, ataupun dengan cikgu tuition awak ke? Kalau cikgu tuition awak, janganlah. Dengan siapa-siapa yang awak dah belajar setakat sekarang ni, bagi tahu saya sekarang awak berada di bab berapa? 7. 5, 6, 7, 8, 7. 5, 7. Lagi tak je. Saya baca. 1, 5. 8. Okey. Lagi. Saya nak tahu. Bagi tahu. 9 pun ada. 7, okey, ramai. Okey. Alright. Okey, so saya dapati yang paling lambat sekali adalah dekat bab 5. Ataupun bab 4. Okey, bab 4. Saya nampak bab 4. Yang paling lambat sekali. Yang paling cepat sekali bab 9. Wow, bab 9 dah. Lajunya cikgu awak. Cikgu awak seorang rapers. Bukan saya. Cikgu saya adalah seorang juara rapers mengalahkan Eminem dan juga MK. Clip. Okay, alright. Tak ada masalah. Kalau awak dah belajar dekat sekolah, tak ada masalah. Tetapi persoalan dia, adakah awak faham apa yang awak belajar? Tanya diri sendiri. Tepuk dada, tanya selera. Adakah awak faham? Ada yang cakap sampai bab 9. Awak faham ke? Kalau saya tanya awak, bab 9. Kalau saya tanya awak simple, saya tanya bab 7. Kesultanan Melayu, Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor. Boleh cerita balik kat saya? Sudah. Johor, boleh cerita balik dekat saya. Siapa pengasas Johor? Kesultanan Melayu Melaka ada berapa peringkat? So jangan sir, berkicap saya sir. Jangan sir. Saya tak boleh sir. Tolong jangan rakam. Okay. So awak ada masalah, betul lah. Awak ada masalah dekat situ. Saya dah boleh nampak dekat situ. Kebanyakan antara awak ada masalah dekat situ. Okay, kita nak cerita dekat sejarah dulu. Okay. Right. And then kejap lagi barulah saya akan pergi balik, patah balik dekat Gio. Okay, kat Gio cerita dia lain sikit. Dia berbeza dengan sejarah walaupun dia punya bab dia lagi banyak. Okay, boleh Alright, dekat sini saya nak bagi tahu awak sebenarnya daripada bab 1 sampailah bab 10 sebenarnya tak susah pun. Awak boleh pecahkan kedua-dua ini kepada dua bahagian. Apa dia? Saya ulang balik. Daripada bab 1 sampai bab 10 awak boleh pecahkan kepada dua bahagian. Bahagian apakah itu sir? Kita tengok. Bahagian itu yang awak boleh pecah. Sorry. Allah. Sekejap Okay. Bahagian yang awak boleh pecahkan adalah bab 1 sampai bab 4, iaitu bahagian yang pertama. Okay. Ini jangan tengok lagi. Okay, yang ni. Okay, nampak tak dekat belakang saya ni? Sejarah form tu, okay, terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian apakah itu? Yang pertama adalah Kerajaan Alam Melayu daripada bab 1 sampai bab 4. Yang ni boleh take note. Okay. Dan juga bab yang kedua, bahagian yang kedua adalah daripada bab 5 sampai bab 10. Kenapa saya cakap macam tu sir? Okay, kenapa saya cakap macam tu? Awak nampak saya tak ni? Nampak tak sekarang? Sekarang nampak tak? Tak. Ada yang tak nampak? Okay, nampak semua orang nampak Okay. Daripada bab 1 sampai bab 4. Kenapa saya cakap macam tu? Kalau awak perasan, jangan risau. Awak nak tengok balik tak payah. Saya boleh bagi tahu apa silibus kita. Okay, bab 1 iaitu Kerajaan Alam Melayu, betul? Kerajaan Alam Melayu. Dalam bab 1 tu awak akan kenal sebanyak 7 kerajaan, iaitu Kerajaan Funan, Champa, Kedah Tua, Gangganagara, Sriwijaya, Majapahit dan juga Angkor. Okay, ada sebanyak 7 buah kerajaan. Okay. Daripada bab tu awak dah kenal kerajaan tu, awak dah tahu siapa pengasas dia, awak dah tahu dah siapa raja dia, awak dah tahu dah sistem pemerintahan dia bagaimana, awak dah tahu dah dekat mana. Dekat bab 1 ni apa yang penting? Okay, dekat bab 1 tu lah yang paling penting sekali awak kena tahu 4 perkara. Yang pertama, dia punya raja dia, siapa pengasas dia, and then dia punya pusat pemerintahan dia, okay, dia punya lokasi dia dan juga abad ataupun masa. Saya rasa semua orang tahu abad tu apa Abad tu adalah 1000 tahun. Dia boleh Alright. Masuk bab 2. Bab 2 menceritakan tentang apa? Dan hari ni saya akan share dengan awak tentang bab 2. Okay, saya tak nak cerita bab 1, bab 1 simple. Saya nak cerita sikit bab 2.
Dekat bab 2 ni awak akan belajar tentang apa? Awak semua akan belajar tentang sistem pemerintahan dan ekonomi. Sistem pemerintahan dan juga ekonomi bagi kerajaan alam Melayu. Kenapa penting sangat sistem pemerintahan dan juga ekonomi? Sebab sistem pemerintahan ni dikenali juga sebagai politik, iaitu pemerintahan, pengurusan, pentadbiran, itu semua penting. Awak bayangkan, awak pernah pergi mall, semua orang pernah pergi mall, pernah pergi shopping kompleks, pernah. Even awak pergi shopping kompleks pun, ada orang yang mengawasi, ada orang yang jaga, ada pengawal, ada security, ada kawasan tempat food court, ada kawasan tempat ibadat nak solat, ada tempat kawasan untuk kaunter pertanyaan dan sebagainya. Itu baru sebuah shopping kompleks. Dah ada pentadbiran dia. Apatah lagi dalam sesebuah negara. Mestilah kena perlukan sangat-sangat pengurusan pentadbiran yang cekap. Okay? So sangat penting. Dan dia juga dibantu oleh ekonomi. Kejap lagi saya akan explain dengan lebih detail. Dia dibantu juga dengan ekonomi, yang mana sistem ekonomi adalah apa sahaja? Adalah melibatkan tentang keuangan. Saya percaya awak semua dapat duit daripada mak ayah, betul tak? Awak semua dapat duit belanja daripada mak ayah. Mana mak ayah awak dapat duit? Mak ayah saya kerja lah sir. Takkanlah tak apa pula kan? Mak ayah saya kerja. Bila mak ayah awak kerja, mak ayah awak ada pendapatan. Ada tak perbelanjaan? Adalah, nak bayar bil elektrik, bil astro, bil air, sewa rumah, kereta sebagainya. Ada perbelanjaan. Jadi pendapatan dan perbelanjaan itu dikira sebagai ekonomi. Ekonomi. Yang mana kita akan ceritakan ekonomi zaman dulu punya. Zaman alam Melayu untuk ketujuh-tujuh kerajaan tu. Masuk bab 3 awak belajar pula tentang sosial budaya masyarakat alam Melayu. Apa benda pula sosial budaya ni? Simple, sosial. Masyarakat tu punya warisan, adat istiadat, pakaian. Hari ni kalau saya tanya awak, apa sosial? Sosial yang ada adalah kita kalau katakan hari raya. Hari raya je kita tahu orang Melayu mesti pakai baju Melayu. Orang perempuan pakai baju kurung, betul tak? Ataupun baju raya lah. Okay, and then kita akan makan apa? Kita akan makan ketupat, kita makan kuah kacang, kita makan rendang, lemang, lontong semua. Mesti ada kan? Sama juga macam kawan-kawan kita orang-orang Chinese. Waktu perayaan dia pakai cheongsam and so on lah dia punya makanan dia. And then masa kalau kawan-kawan kita orang-orang yang Indian semua, diorang ada pakai sari, muruku semua makanan diorang dan sebagainya. Ataupun Iban Kadazan, Hari Gawai dan sebagainya. Tetapi yang itu yang sekarang, zaman dulu ada tak? Zaman dulu pun ada juga. Okay? Pada tujuh-tujuh kerajaan itu. Seni bina dan sebagainya, semua tu termasuk dalam sosial budaya. Okay? Dan masuk pula bab 4 menceritakan tentang agama dan juga kepercayaan. Masih lagi tujuh-tujuh kerajaan itu. Apa beza agama dengan kepercayaan saya? Agama, kalau saya cakap agama adalah apa? Ada tak antara kita ni ramai orang Islam tak? Ramai Islam tak? Ramai Islam, betul. Melayu, Islam lah. Okay. Ada tak kawan-kawan kita yang Cina, yang Chinese, agama Buddha? Ada tak kawan-kawan kita yang Indian, agama Hindu? Ada. Ada tak yang Kristian? Ada. Itu semua kita panggil sebagai agama yang menyembah Tuhan. Tapi kepercayaan tu pula macam mana? Ada tak? Ini best. Makcik-makcik kat kampung-kampung kat mana-mana tu, dia dendam dengan orang tu, dia Islam, dia Melayu. Dia tak suka kat orang tu, dia buat apa? Santau sir. Weh, santau. Hari ni santau online. Santau online tu. Santau tu apa sir? Santau tu macam pakai iblis, jin apa semua, buatlah benda bukan-bukan. Pun ada. Tapi Islam. Itu kepercayaan karut. Okay? Jangan jadi macam tu Alright. Settle dekat situ, masuk bab 5 kat sini lah awak akan belajar tentang bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka, Parameswara dan sebagainya. Buka pula satu kawasan kerajaan Johor Riau setelah Kesultanan Melayu Melaka jatuh di tangan Portugis. Itu pun kita akan belajar juga. Okay. And then buka pula kerajaan Pahang, Perak, Terengganu, Selangor. Buka lagi kawasan kerajaan Kedah, Perlis dan sebagainya sampailah ke akhirnya Sabah dan Sarawak yang awak akan belajar. Simple je. So nampak tak? Satu berkaitan dengan alam Melayu. 7 kerajaan yang ada dekat Filipina, yang ada dekat Vietnam, Cambodia, Laos ataupun Indonesia pada hari ni, Singapura. Negara-negara Sukan C lah. Tahu tak negara-negara Sukan C? Ada 10 buah negara. Itulah negara-negara Asia Tenggara. Yang satu ketika dahulu semua ni adalah alam Melayu. Okay, tu akan belajar dalam bab 1. Kita dah belajar dah pun. Okay, so nampak tak macam mana? Okay, kita tengok serba sedikit. Okay, alright, bagi saya cerita sikit Okay, ini adalah bab 2. Okay, kalau nak screenshot nanti saya bagi masa untuk buat screenshot Okay, ingat lagi tak 7 kerajaan ni? Oh dosa. Tak boleh ingat dah, sakit kepala saya. Nak pengsan dah. Tengok pun nak pengsan dah. Okay. Okay, sabar. Ada yang nak tanya soalan dan sebagainya. Okay, sabar dulu. Okay.
Boleh nampak Boleh nampak dengan jelas Ke ada yang tak jelas? Tak nampak full. Kena naikkan. Dah tak ada apa dah. Ini je sampai sini je. Nampak Nampak Okay, alright. Nampak? Okay, alright. Yang pertama sekali, ini adalah bab 2 iaitu sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Kat sini ada dua benda yang terbahagi iaitu sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Dua benda yang berbeza tau. Bukan satu benda yang sama. Dua benda yang berbeza. Okay. Yang saya tunjuk ni adalah sistem pemerintahan yang mana sistem pemerintahan menggunakan dua iaitu satu adalah sistem pemerintahan berpusat, satu lagi adalah sistem pemerintahan wilayah. Apa beza dia sir? Boleh nampak ni raja ni zaman dulu. Sir. Misai panjang Okay. Apa yang awak kena tahu, apa beza berpusat dan juga wilayah? Istana kalau saya cakap istana pusat ke wilayah? Istana adalah berpusat. So siapa duduk kat istana? Raja. Siapa lagi? Dia punya kerabat-kerabat diraja, pembesar-pembesar, pendeta-pendeta dan sebagainya, semuanya akan duduk dekat istana bersama-sama dengan raja untuk membuat satu undang-undang dan juga melaksanakan pemerintahan. Okay, golongan pemerintah. Okay. Wilayah pula macam mana sir? Kalau saya cakap penghulu kampung. Penghulu kampung ni duduk kat mana Duduk kat istana ke? Tak. Penghulu kampung daripada kalangan rakyat. Tetapi pembesar melantik penghulu kampung itu untuk menjaga kawasan kawasan dia lah di bawah wilayah. Okay? Itu perbezaan dia. Tetapi pemerintah yang lebih rendah. Okay. Alright, dekat sini kerajaan yang pertama sekali, abad pertama, the first kerajaan yang ada adalah kerajaan Funan dekat alam Melayu. Funan ni kat mana sir? Funan hari ni adalah di kawasan Vietnam. Okay. Alright. Dan dia punya gelaran dia, raja punya gelaran adalah Kurung Benam Raja Diraja Cakrawati. Apa maksud dia sir? Maksudnya raja segala raja, maksudnya raja alam sejagat. Itu maksud dia. Konon besar lah tu, konon hebat habis lah tu. Okay. Boleh nampak Sekejap, saya rasa ada inspection sikit. Nah. Okay, now better Okay, itu adalah 3 gelaran bagi kerajaan Funan. Okay. And then kita ada pula Champa. Champa dia mengamalkan apa? Mengamalkan perkataan raja diraja. Ingat kalau awak jumpa raja, diraja bermaksud apa? Di itu bermaksud segala. Raja segala raja. Sir ni pandai bahasa Sanskrit ke sir? Sir boleh bercakap dengan orang asli ke? Tak pun. Saya tahu satu perkataan ni je. Okay, boleh. Alright. And then kerajaan Sriwijaya. Pernah dengar kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya berada di Indonesia. Indonesia yang pokoknya bisa. Okay. Di mana dia punya pemerintah dia dikenali sebagai raja di gunung, maharaja di pulau. Kenapa dia cakap raja kat gunung, maharaja dekat pulau? Saya nak tanya awak. Dekat gunung ada orang duduk ke? Dekat pulau ada orang duduk ke? Tak ramai orang duduk berbanding dengan di kawasan lembah sungai. Sebab orang-orang dulu duduk kat lembah sungai. Okay. Jadinya dia cakap gunung tu dia punya, raja punya. Pulau tu pun raja punya juga. Kononnya semua kawasan tu adalah milik dia. Hebatlah, besar. Jadi awak kena tahu, zaman dulu tak adanya Facebook, tak adanya Instagram, tak adanya YouTube, TikTok dan sebagainya. So macam mana mereka percaya? Mereka percaya daripada kabar-kabar angin. Okay, diorang percaya daripada kabar-kabar angin yang mana diorang dapat daripada mulut ke mulut. Mulut ke mulut tu bukan bercium, mulut ke mulut tu maksudnya sampaikan, bagi tahu. Jangan fikir lain, awak ni tak boleh, pantang betul. Okay. And then yang keempat kita ada kerajaan Angkor. For your information, kerajaan Angkor adalah kawasan yang sama dengan kerajaan Funan. Tempat yang sama, exactly. Lembah Sungai Mekong, sama je. Tetapi zaman yang berlainan. Orang tu dah beratus tahun dah. Muncul yang baru pula. Kawasan yang sama. Okay. Angkor, dia punya gelaran adalah Dewa Raja. Dewa je lah, tak ada apa pun. Dewa Raja. And then muncul Kedah Tua. Okay, for your information, Kedah Tua adalah kerajaan yang pertama ada di negara Malaysia. Okay, kalau soalan keluar, apakah kerajaan pertama yang keluar di negara Malaysia? Jawapan dia adalah apa? Kedah? Jangan cakap Kedah je. Kedah Tua. Okay. Sir, Kedah Tua ni, Kedah tu dah tua ke sir? Allahualam dah berapa tua dah umur dia tak tahulah. Okay. Tapi Kedah Tua adalah Kedah yang ada pada hari ni tapi lagi besar lagi. Okay. Kesultanan Kedah paling lama ke sir? Yes, paling lama. Tapi zaman ni dia bukan Islam Zaman ni bukan Islam. Zaman ni Hindu, Buddha. Kedah Tua tu Hindu, Buddha. Macam mana saya nak tahu sir? Yang tadi saya tunjuk gambar, saya pergi dekat museum tu dekat Lembah Bujang kat Kedah. Boleh pergi lepas PKP, bukan pergi sekarang. Pergi lepas PKP nanti. Itu adalah kawasan Kedah Tua dulu. Okay.
yang dipanggil sebagai ketua. Hari ni ada tak dalam kelas-kelas ni, ada tak ketua kelas? Ada tak ketua pengawas? Ada tak ketua kebersihan, ketua keceriaan, ketua gangster? Ada ketua gangster. Ketua tidur. Biasa dalam kelas ada ketua membawang. Ada ni, jangan nak tipu sir. Yang lagi dahsyat apa tau? Bila cikgu awak buat satu grup WhatsApp dalam kelas. Ni kisah benar. Cikgu awak buat satu grup WhatsApp dalam kelas. Ada pula seorang ketua ni, dia buat satu lagi grup WhatsApp yang tak ada cikgu tu. Yang ni kurang ajar. Yang ni kurang ajar. Buat apa sir? Apa lagi? Membawang lah. Kau tahu tak Nyah, cikgu tu kan ajar. Tapi lelaki okey tau. Lelaki dia setakat tu je. Sebab dalam kalangan perempuan, dia ada grup lain yang tak ada kawan dia yang seorang tu. Oh, plot twist. Okay. Memang ada. Nampak? So tak cakap apa, tengok orang komen apa. Betul ke salah? Okay. So ketua ni adalah ketua lah. Okay. Ketua ni sebenarnya short form daripada kedah tua. Dia buang dah. Ketua. Okay. So perkataan ketua ni datang daripada sini. Okay. And then kerajaan Majapahit, kita sambung terus. Kerajaan Majapahit ataupun Seri Maharaja ataupun Seri Batara. Banyak. Yang ni ada masuk ke? So tak ada masuk pun. Okay. Alright. And then the last one, Gangga Negara. Majapahit ni dekat mana? Dekat Jawa. Dekat Jawa. Okay. And then Gangga Negara, simple raja. Gangga Negara ni betul ke sir? Ada orang kata dekat Perak sir? Yes, dekat Perak. Tetapi kerajaan dia kurang jelas dan juga kita tak dapat maklumat yang lengkap. Okay, that's why lah. Kalau awak tengok sistem tulisan dia tak ada. Kalau awak tengok daripada seni bina pun dia kurang. Okay. Right. Semua gelaran pakai bahasa Sanskrit ke sir? Tak semua. Okay, tak semua menggunakan bahasa Sanskrit. Ada yang, tolong ingat bahasa Sanskrit bukan tulisan Sanskrit. Seulang, bahasa Sanskrit bukan tulisan Sanskrit. Kalau bahasa Sanskrit, tulisan dia adalah tulisan Pallava. Itu dalam bab 3. Sistem tulisan. Macam mana ni? Dah bulan 6 dah ni. Sudah. Pallava pun. Pallava ada ke? Pernah belajar ke? Yang saya tahu Jawi je sir. Masa saya belajar dulu, time kecil-kecil dulu. Habis lah awak. Okay. Alright. Kita sambung terus Okay. Ingat bahasa Sanskrit, tulisan Pallava. And then ada pula bahasa Khmer, bahasa orang lama. Ada Okay, bahasa orang lama. Macam-macam bahasa dia. Tak reti bahasa ada tak sir? Ada. Macam-macam ada. Okay, dekat belakang sir adalah kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Awak boleh baca sendirilah. Kegiatan ekonomi adalah sesuatu aktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang-barang dan perkhidmatan. Actually sama je. Contoh saya cakap Shopee. Awak semua terbayang. Dapat tak 150 Shopee? Tak dapat. Bawah umur. Baru 14, bukan 18, kesian. Vaksin dapat vaksin? Tak dapat juga sir. Bawah umur juga, kesian. Habis tu apa yang awak dapat? Free class Firdaus. Okey lah, dapatlah juga sejarah Geo. Dah boleh lah. Adalah juga. Okay. Alright. Okay, itu adalah Shopee, Lazada yang awak tengok. Semua tu adalah aktiviti kegiatan ekonomi. Even awak tengok orang bawa Foodpanda, orang bawa GrabFood pun adalah kegiatan ekonomi. Okay, boleh Nak screenshot? Kejap lagi saya bagi awak screenshot. Okay, kita tengok apa aktiviti yang ada sir. Yang pertama, diorang ada aktiviti pertanian ataupun kita panggil sebagai agriculture, yang mana diorang panggil sebagai agraria. Pernah dengar agraria? Inilah dia pertanian. Okay, antara pertanian dia, boleh baca sendiri lah. Penanaman padi, rempah ratus, pisang, tebu, bijan dan sebagainya. Okay. So, minyak bijan tu je orang Korea duk makan tu yes, orang Korea duk makan tu. Itu je lah awak tahu. Sebab banyak tengok K-drama daripada tengok sejarah. Okay. Yang kedua adalah aktiviti perdagangan. Sir, boleh tak saya bagi tahu sikit? Aktiviti perdagangan ni aktiviti apa? Aktiviti perdagangan adalah aktiviti jual beli. Ada orang jual, ada orang beli. Ada orang tukar barang, ada orang ambil barang. Itu adalah aktiviti perdagangan ataupun kita boleh cakapkan aktiviti perniagaan. Hari ni kalau kita tengok orang-orang yang berniaga mesti kaya kan? Lagi-lagi dekat TikTok. Siapa tu? Boleh tak macam tu? Yang duduk kat Dubai tu kan? Pun dia kaya sebab apa? Buat perniagaan. Okay? Alright. So diorang dulu buat apa? Kemudahan adanya pelabuhan. Yang mana pelabuhan ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Pelabuhan ni dia buat apa?
Orang datang berlabuh je untuk dijadikan sebagai orang rehat, lepas tu orang nak baiki kapal, nak dapatkan bekalan makanan, nak dapatkan bekalan minuman, sumber air dan sebagainya. Mana ada orang berlabuh lama-lama tak berhenti kat mana-mana, mesti kena berhenti. Jangan cakap berlabuh. Awak kalau balik kampung pun dulu, ayah awak mesti berhenti kat R&R kan? Mesti berhenti kat R&R kan? Lepas tu awak pun kadang-kadang berhenti kat R&R, dah cakap dah dekat ayah. Ayah, nanti berhenti kat R&R tu tau. Adik tak tahan. Nak Lepas tu ayah awak pun okey. Sampai dekat R&R, ayah awak pecut laju je. Awak pun Allah, nak pergi tandas ni. Tengok R&R depan lagi 50 km. Terpaksa tahan. Pernah ke? Tak pernah. Se je lah yang pernah. Oh, tak pernah seseorang je lah yang pernah. Okay. Alright, tapi sekarang PKP tak boleh pergi mana-mana. Okay. And then adalah aktiviti pembuatan. Aktiviti pembuatan macam mana sah? Barangan tembikar, cuka, kelapa, gula, garam, minyak, mi pun zaman dulu diperbuat daripada beras dan sebagainya. Okay, itu adalah aktiviti pembuatan. Selain daripada tu adanya hasil laut macam gamat, mutiara dan juga rompai laut, seaweed. Okay, itu semua datang daripada laut. Gamat ni paling banyak sekali awak boleh dapat sebenarnya dekat mana tau? Dekat Langkawi. Langkawi ada kilang gamat, memang sangat-sangat segar, sangat-sangat bagus. Okay, and then daripada segi aktiviti perlombongan, antaranya kita boleh dapatkan emas, perak, biji timah ataupun biji besi. So macam mana diorang dapat biji timah zaman dulu? Aktiviti mendulang. So cara diorang macam mana? Cara diorang akan ambil dulang, okay. Daripada dulang tu diorang akan pergi kat sungai, dulang tu dia ada lubang-lubang, lepas tu dia akan ambil pasir-pasir tu dia akan goncang, pasir-pasir pun jatuh. Yang tinggal adalah biji timah. Zaman dulu memang ada. Zaman sekarang dah tak ada dah. Okay. Itu dipanggil aktiviti melampan dan juga mendulang. Okay. And then the last one adalah hasil hutan. Hasil hutan macam mana sih? Hasil hutan ni adalah dia hasil-hasil yang ada kat dalam hutan. Kalau masuk hutan adanya pokok gaharu, kayu gaharu, sarang burung. Okay. Sarang burung yang, tahu tak yang ada rumah burung tu? Yang dia ada sarang kan kat dalam tu kan? Kalau duduk kampung tahulah. Okay. Rotan, kapur, barus dan sebagainya. Okay, ini adalah daripada segi aktiviti kegiatan ekonomi. So itu je bab 2 ni apa yang awak belajar. Masuk bab 3 sistem tulisan yang banyak. Sistem tulisan, bahasa. Okay. Masuk bab 4 agama dan kepercayaan. Itu je. Susah ke? Tak susah pun sebenarnya. Cuma tadi tu saya tak explain detail lah. Saya just sharing je. Sebab yang tadi tu dia ada itu sebagai nama-nama gelaran. Dia ada pula peranan-peranan peranan-peranan raja, tanggungjawab pembesar dan sebagainya. Okay. Alright, seterusnya. Okay. Ni adalah apa? Saya nak ambil sikit lah daripada bab 5. Awak semua ingat lagi tak kalau saya tanya awak tentang Kesultanan Melaka? Ingat lagi? Allah Kesultanan Melaka. Saya tahu Coconut Shake, Pantai Kelebang, apa lagi kat Melaka? Apa lagi yang ada? Ingat lagi. Okay. InsyaAllah ingat. Tak belajar lagi. Ya Allah, ada yang tak belajar lagi. Tak apa. Okay, boleh segur. Cendol Kampung Hulu. Ya Allah, sedapnya. Siapa-siapa orang Melaka, tolonglah postage dekat rumah saya nanti sebagai alamat. Jangan risau. Bayaran ditanggung sepenuhnya. Sampai-sampai dah basi rasa. Dah. Jangan cakap benda yang buat saya rindu nak pergi melanggar SOP Jangan nanti saya kena saman 1,000 habis. 1,000 tak apa, 10,000. Mana nak cari duit? Dengan student 129 tak dapat 10,000. Tak dapat dah. Okay. Jadi kita dah tengok serba sedikit. Ingat, bila saya bercakap tentang sesebuah kerajaan, apa yang kita kena tahu adalah sesebuah kerajaan dia mesti mengalami 3 fasa. Fasa apa itu sir? Yang pertama adalah fasa zaman pengasasan. Kalau saya buat segitiga, dia bermula dekat bawah sekali. Okay, dia bermula dekat bawah. Waktu mula-mula nak ditubuhkan, nak diasaskan pada peringkat awal. Okay. Kemudian selepas fasa ni, muncul pula satu lagi fasa yang mana kita panggil sebagai fasa kegemilangan ataupun zaman kemasyhuran. Alright? Okay. Yang mana manusia pada ketika ini berusaha bersungguh-sungguh sampailah capai kegemilangan. Okay. After that, muncul pula bila manusia dah gemilang agak-agak awal lah kan. Manusia dah hidup mewah, dah hidup senang. Apa yang timbul? Rasa riak, rasa takbur, rasa seronok, rasa sayangkan harta benda. Itulah setiap kerajaan akan rasa, tamak dan sebagainya. Setiap pemimpin akan rasa. Dan akhirnya jadi apa?
Jadi lagi bagus ke jadi jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadilah satu zaman yang mana kita panggil sebagai zaman kemerosotan. Jatuhlah kerajaan. Ibarat macam apa tau? Pernah tak naik bukit? Pernah tak naik gunung? Pergi jungle trekking ke? Pergi masuk hutan ke? Jungle trekking, betul lah kan? Jungle trekking, okay. Bila awak pergi, awak naik sampai puncak, awak dah sampai dah kat puncak, awak jalan-jalan dekat setengah jam, awak sampai puncak. Saya nak tanya awak duduk kat puncak tu selama-lamanya ke? Ataupun esok lusa tu tak nak awak kena turun juga, awak kena balik juga kan? Awak nak balik, awak tak nak duduk situ sampai bila-bila kan? Sama lah macam sesebuah kerajaan yang maju capai kegemilangan. Mesti akan jatuh juga. Okay? So tolong ingat, ini memang adat dia. Okay, kita tengok sikit Zaman pengasasan yang pertama sekali, okay, by the way, bila saya bercakap tentang kesultanan, apa yang awak kena tahu, kesultanan merujuk kepada Melayu, kaum dan juga bangsa Melayu. Okay, kaum dan juga bangsa Melayu. Yang kedua, agama dia apa? Agak-agak awak mengamalkan agama apa? Agama Hindu ke? Buddha ke? Tak, agama Islam. Agama Islam. Okay, sebab perkataan sultan itu datang daripada bahasa Parsi. Okay, datang daripada bahasa Parsi. Kan bahasa Arab, bahasa Parsi. Parsi itu apa sih? Iran dan juga Iraq pada hari ini. Okay. And then bila kita bercakap tentang Melayu Melaka, Melayu ni of course lah Melayu. Dan juga kesultanan ini adalah dalam bentuk sistem beraja. Bila saya cakap sistem beraja, maksudnya apa? Maksudnya, contoh, saya bagi satu contoh. Okay. Bayangkan ada sepasang suami isteri. Sepasang suami isteri ini, okay, mendapat cahaya mata. Ayah dengan mak kahwin dapat anak yang sah. Okay. Jadi, tapi sesingle. Jangan cakap macam tu. Saya tengah cerita pasal ni. Fokus kat sini. Okay. Tiba-tiba kan, yang ni adalah raja. Ini adalah maharaja. Ini adalah sultan. Tiba-tiba berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Tiba-tiba sultan meninggal dunia. Mangkat kita panggil. Agak-agak awak, siapa yang akan menggantikan sistem pemerintahan beraja? Tidak lain dan tidak bukan, anak dia akan menggantikan dia. Yang akan jadi raja. Lagi-lagi anak lelaki, sulung. Itulah nama dia sistem beraja yang mana kita panggil sebagai sistem monarki. Sistem beraja mutlak lah. Okay, boleh jelas Alright. Dan Melaka adalah Melaka yang ada pada hari ini. Dan Melaka pada hari ini cukup kecil. Tak macam Melaka dulu. Melaka dulu cukup luas. Semua kawasan tanah Melayu, kawasan-kawasan Sumatera di bawah tampuk kepimpinan Melaka. Yang diasaskan oleh siapa? Oleh para mesuara. Dekat sini awak kena gunakan 4 wife, 1 husband. Apa benda ni sir? Tak faham. 4 wife ada W, ada 4 W. 1 husband, how? Bagaimana? Okay, for wife ni W maksudnya what, when, who. Lagi apa lagi where. Maksudnya macam ni lah. Maksudnya tanya balik. Siapa para mesuara? Bila? Pada sekitar tahun 1400 Masihi. Kenapa kenapa pilih Sungai Bertam? Inilah sebab dia kenapa dia pilih Sungai Bertam. Laluannya perdagangan yang bagus, bentuk muka bumi yang berbukit bukau, benteng pertahanan, and then terlindung daripada angin monsun. Itulah dia. Okay. And then apa lagi? And then adalah kisah-kisah tentang pokok Melaka dan sebagainya. Okay, itu adalah zaman pengasasan. Sepatutnya awak dah kena tahu dah ada dekat dalam kepala awak. Sebab apa? Sebab Melaka ni sangat-sangat penting. Melaka dalam tingkatan 2 sangat-sangat penting. Kalau awak tak kuasai subjek Melaka, bab Melaka ni, masalah dekat awak. So Melaka ni tolong pegang betul-betul. Sebab daripada Melaka ni, dia lah dah jadi sambungan kepada Johor Riau. Sambung lagi kepada bab 7, bab 8, bab 9 dan sampailah Sabah ke Sarawak. So penting Melaka tolong ingat baik-baik. Okay. And then zaman kegemilangan, apakah faktor-faktor dia ni? Saya ambil sikit je. Dia ada banyak lagi. Dia ada daripada aspek agama. Ada banyak sangat-sangat. Serius, banyak lagi. Saya ambil sikit je ni. Antara faktor dia disebabkan oleh kepimpinan raja. Siapa raja tu? Para mesuara. Okay. And then, keturunan daripada Raja Palembang. Para mesuara ni bukan orang biasa. Dia daripada Palembang. Palembang ni apa sih? Daripada kerajaan Sriwijaya. Dia adalah keturunan dan dia datang bersama-sama dengan hulu balang, bawa alat-alat kebesaran. Dia mana boleh datang macam tu je? Buka kawasan, mana boleh? Dia kena bawa alat-alat kebesaran. Contohnya apa? Contohnya tanjak, contohnya apa lagi? Keris, contohnya nobat, contohnya payung kuning dan sebagainya. Itu adalah alat dia ataupun bukti yang dia ni adalah seorang keturunan raja. Okay. Dan peranan yang unggul
daulat dan juga alat kebesaran yang saya maksudkan tadi, yang membezakan dia dengan orang biasa dan juga kewibawaan. Dan ada urut-urut yang mengatakan dia adalah keturunan salur garur daripada Sultan Iskandar Zulkarnain. Tak silap saya Nabi lah kan. Okay. Wallahu alam betul atau tidak. Okay, the last one. Zaman kemerosotan, apakah punca utamanya? Disebabkan oleh masalah kepimpinan sendiri dan juga masalah perpaduan. Maksudnya apa? Maksudnya kepimpinan tu ada yang nak kuasa, ada yang berebut jawatan. Macam yang berlaku hari ni ke saya? Saya tak nak cakap banyak, tetapi awak tengoklah sendiri. Kalau orang tamak selalu rugi ke selalu untung? Selalu rugi kan. Orang tamak selalu rugi. Okay. And then faktor luaran pula adalah kedatangan Portugis. Portugis datang and then mulakan serangan dan juga Portugis berjaya untuk menawan pada tarikh 24 Ogos 1511. So akhirnya Melaka pun jatuh. Okay, boleh Alright. Cikgu Mas? Berada di talian ke? Hello Cikgu Mas? Hello, ya. Ya. Cikgu Mas berada ya? Ya, saya Cikgu keluar. Mas. Ya. Boleh kembali balik ya? Boleh kembali balik untuk sesi rehat kejap. Okey, sekejap Okey, boleh. Ambil masa dulu. Oh, dah dekat luar dah. Oh. Okey. So kita nak rehat berapa minit ni, sir? Tak apa. Boleh je nak teruskan. Ni dekat mana ni? Berada Saya berada di luar, okey, berada di Kelang, okey. So walau bagaimanapun mungkin korang mungkin penat tadi belajar dengan beberapa input yang sangat-sangat padu. Okey. So so mungkin ada yang belum mandi, ada yang belum makan, okey. Sambil-sambil kita kunyah-kunyah okey. Lepas tu dengar apa yang Sir Firdaus. Walaupun awak buat apa pun sekalipun, even awak dalam kereta ke, awak boleh pakai earphone. Tak semestinya kena berada di depan laptop untuk belajar. Subjek macam sejarah, okey, geografi, okey, subjek-subjek yang macam ni, korang boleh belajar, orang kata kalau secara santai, okey, macam dalam kereta ke, korang juga boleh dengar macam podcast. Okey, macam podcast. Okay. Alright. Sebab dia banyak penerangan. Dia berbanding dengan kita belajar matematik. Kalau matematik dia perlukan pengiraan, betul? Alright. Okey. So okey, kembali kepada Cikgu Firdaus. Okey. Alright, okey. Oh, terus pakai earphone Terus pakai earphone. Pakai earphone terus pakai earphone juga. Ya. Yeah. So Walaupun bila tak berfungsi pun, saja. Nak saja nampak tu macam melekat. berfungsi. Oh. Okey. Terima kasih Cikgu Mas yang berada dekat Okey. luar. Alright. Harap jaga SOP ya. Ya, tetap menjaga SOP. Hashtag 10,000. Hashtag 10,000. 10,000 K. Oi, dahsyat tu. Bahaya. Boleh buat hantaran tu. Okey. Terima kasih Okey. Cikgu Mas. Kita sambung. Okey. Sesiapa pelajar-pelajar yang nak screenshot sebagi masa boleh untuk awak screenshot dengan sangat-sangat laju. Saya bagi awak 5 saat untuk setiap slide. Okey. Kena bayar tau. Ingat screenshot free ke? Lambat kena bayar. Jangan lambat. Okey. Ni ada screenshot yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Tak nampak? Nampak ke tak nampak? Oh. Okey, nampak tak? Serius tak nampak? Oh, tak nampak semua. Jap. Okey, sekarang nampak tak? Tak. Okey, sekarang nampak Tak full. Macam mana boleh tak full? Okey, dah nampak dah. Okey, dah. Oh, dia kena jauh sikit Saya tak pandai lah Google Meet. Saya macam first time lah. Saya selalu guna Zoom tau. Okey, yang ni yang pertama. Dah Ini adalah yang kedua. Okey. Boleh nampak Yang ketiga boleh sebergerak sebergerak yang ketiga Yang ketiga. Okey, ini penting lah ni. Ni antara yang cukup penting. Mungkin awak boleh share screen lah. Apa susah-susah kan? Aduh, nak tak gambar TV saya buat apa? Baik je share screen je kan?
Sekejap, saya share screen sekejap. Habis nampak cicak kat belakang tu, sir. Cicak Ada kat cicak? belakang. Screenshot sekali, cicak sekali. Ada cicak ke? Sekejap, tangkap. Siapa nak cicak? Siapa nak cicak? Sekejap. Mana tadi? Okey. Yang pertama tadi, dah. Boleh? Awak boleh share screen kan yang ni lah. Nampak tak yang tu? Barulah cantik kan? Baguslah ada student yang tolong ingatkan. Kalau tak awak screenshot cicak je tadi. Okay dah, bergerak yang kedua. Kan cantik sikit tu nak screenshot pun. Okay, tolong ingat tujuh kerajaan ni sangat-sangat penting. Sangat cukup penting. Okay dah Okay, ni yang seterusnya. Ya Durin, baru nampak je. Saya pun terkejut. Okay, boleh Tak banyak pun. Kegiatan ekonomi ada 6 je. Pertanian, perdagangan, pembuatan, hasil laut, perlombongan, hasil hutan. Itu dia punya isi. Okay, sebenarnya dah cukup dah kat situ. Kegiatan ekonomi saya dah bagi maksud dia apa. Saya dah bagi dia punya isi. Dan saya dah bagi huraian dah sebenarnya. Awak kena ingat je poin-poin penting. Okay, boleh Alright, the next one. Okay, yang ni. Melaka satu slide je saya buat. Okay. Boleh Melaka pun simple je. Awak tolong ingat dia punya pengasasan dia, kegemilangan dan juga kemerosotan. Actually paling banyak point dia dekat kegemilangan. So kalau awak buka balik nota, buka balik latihan awak, tolong tengok bahagian kegemilangan. Kegemilangan cukup banyak, sangat-sangat banyak. Okay. Kejap lagi saya nak bagi motivasi sikit sebab saya ajar ni sikit je. Saya terambil masa pula dekat sejarah. Okay, boleh Alright. So stop share sekejap. Presenting, stop sharing. Okay, kembali balik dekat saya. Ni muka-muka yang tak mandi lagi ni. Ni dah muka-muka yang tak mandi lagi ni. Dah mandi belum? Dah mandi dah. Dah. Dah mandi. Okay. Jangan marah. Segera. Okay. Dia tahu semua dah mandi, semua wangi. Tak ada siapa yang tak mandi. So dah mandi, sir. Tapi semalam. Semalam. Boleh kira dah mandi ke tu? Boleh lah. Okay, kita nak sambung sikit dengan geografi. Okay, saya dah bagi awak share screen juga. Kalau awak nak tengok yang share screen tu pun boleh juga, tak ada masalah. Boleh tengok mana-mana yang awak nak dengar. Okay, tengok Okay, nak tengok saya boleh, nak tengok yang share screen pun boleh, tak ada masalah. Okay. Kalau awak nak screenshot yang share screen tu, awak just besarkan je. And then awak terus ambil. Kan senang macam tu. Apa susah? Okay, dekat belakang saya ni adalah geografi. Saya nak terangkan sedikit bab 1 dan juga bab 2 berkaitan dengan kemahiran. Bab 3 dan juga bab-bab seterusnya adalah fakta, yang mana awak tak boleh lari daripada fakta. Maksudnya boleh tak awak nak pakai je, buat je ayat awak sendiri? Tak boleh. Awak kena berpegang kepada fakta. Sebab apa? Kalau salah fakta, maka totally salah awak punya keseluruhan, awak punya jawapan awak. So jangan salah fakta. Tetapi untuk bab 1 dan juga bab 2 berkaitan dengan kemahiran macam matematik. Contohnya apa? Contohnya masa awak tingkatan 1, awak ingat lagi tak awak belajar tentang arah dan juga sudut bearing. Okay? Bila awak belajar dekat form 2, awak jumpa pula skala dan jarak. And then peta topografi yang lagi lah sangat-sangat kalau awak tak ada basic jadi masalah. Okay? Alright, kita tengok sedikit kat sini. Okay, kat belakang saya ni adalah saya nak cerita sedikit dekat skala dan juga jarak. Tapi saya tak nak pergi lama saya pergi laju ya. So minta untuk awak screenshot awal-awal. Sebab saya kalau terlepas, saya pergi terus. Sebab kita dah kesuntukkan masa sikit. Okay. Untuk bahagian kemahiran, bab 1, skala dan jarak. First of all, awak kena tahu apakah itu maksud. Tolong ingat, maksud, definisi, makna adalah 3 perkara yang sama sahaja. Kalau soalan keluar definisi, maksud. Kalau soalan tu adalah maksud, makna, sama aja.
So jangan confuse, jangan awak pegang kepada satu je. Sama juga macam kepentingan kebaikan, sama juga macam manfaat, faedah, sama je. Okay, faktor, punca, sebab, perkara yang sama. Okay, Alif datang lambat ke sekolah berpunca sebab dia sakit, ataupun faktor Alif tidak datang ke sekolah sebab dia sakit, ataupun sebab Alif tak datang ke sekolah sebab dia sakit, contohnya. Sama kan? So sama juga macam makna, definisi dan juga maksud. Tu dalam bahasa Melayu. So dalam soalan dia memang akan tukar-tukar. Walaupun dalam buku dia cakap kepentingan, dalam soalan dia boleh keluar kebaikan. Okay, so tolong jaga-jaga, tolong hati-hati. Okay. Terus sikit masuk skala. Skala adalah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Maksudnya yang ada kat atas peta tu bukanlah yang tepat, tetapi yang ada kat atas peta tu dia punya nisbah aja. Okay. Dia bukannya yang tepat. Okay, kita tengok sedikit kat sini. Okay. Jenis-jenis skala. Ada berapa jenis-jenis skala guys? Bagi tahu saya sikit, ada berapa jenis-jenis skala? Saya dah tulis dah kat situ. Boleh tak semua orang tolong type sikit, saya nak baca sikit ada berapa jenis skala? 3. Serius lah 3? Confirm 3? Confirm? Pasti? Tak pasti jangan kongsi. Pasti tak pasti? Ya, P3. Okey, awak tengok skala lurus, skala penyata, pecahan wakilan. Berapa jenis skala? 2. 3 ke 2? Senang. Awak ni. Senang-senang je tukar, tak ada pendirian Kejap je tukar. Jawapan dia, kalau saya tanya berapa jenis skala, jawapan dia adalah 3. 3 jenis skala. Okay. Yang pertama skala lurus. Yang kedua skala penyata. Yang ketiga pecahan wakilan. Walaupun nama dia pecahan wakilan, dia adalah skala. So jangan confuse. Pecahan wakilan tu pun skala. Yes, pun skala. Okay, kita tengok yang pertama. Skala lurus. Itu awak boleh baca sendirilah. Bentuk dia adalah bentuk lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian. Kalau awak boleh tengok kat situ, kalau awak boleh tengok dekat yang saya share screen tu, okay, skala lurus mudah. Ada 2. Satu skala lurus mudah, satu lagi skala lurus penuh. Kalau awak tengok skala lurus mudah, simple je. 0, 1, 2, 3, 4, 5 km. Garis-garis macam pembaris. Skala lurus penuh, dia lebih spesifik sikit. Dia adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 tapi dia ada macam zebra line. Putih, hitam, putih, hitam. Yang mana kalau awak zoom sebenar-benarnya, dia ada yang macam dia punya mm. 0 sampai 1 ni dia ada 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 sampailah 0.9. Kalau 2 ke 3 dia ada 2.1, 2.2, 2.3 sampailah 2.9. Faham tak? Dia lebih spesifik. Okay, itu perbezaan dia. Okay. Untuk skala penyata pula, ni contoh dia. Skala penyata pula dinyatakan dalam bentuk ayat penyata. 1 cm mewakili 1 km. Itu kan ayat kan? Ayat penyata. Skala penyata. Ayat kan? Ayat. Dia ayat. Okay. So ayat itu contoh bagi dalam ayat. Kalau dia bagi bentuk contoh macam tu, 1 cm mewakili 1 km. Apakah skala tersebut? Jangan jawab skala lurus. Jangan jawab pecahan wakilan. Jawapan dia adalah skala penyata. Okay. Alright. Untuk pecahan wakilan pula dinyatakan dalam bentuk nisbah ataupun pecahan. Contohnya 1 nisbah 100,000. 1 tu apa? 1 tu 1 km. 100,000 tu 100,000 cm. Ya ke sir? Ya. Daripada stol nak ke RNR katakan ditulis 1 km. Okay. Daripada tol nak ke RNR 1 km. Kalau awak ambil pembaris, awak ukur sikit sampailah dekat RNR tu, awak akan dapat 100,000 cm. Tapi orang gila je buat macam tu. Tak ada siapa nak buat macam tu. So jangan buat macam tu okay, jangan buat macam tu. Risau kadang-kadang. Okay, boleh Sebentar ke seterusnya, tolong ingat. Okay, ada 3 Okay, yang seterusnya adalah jarak. Okay, kita nak tengok serba sedikit dengan jarak. Okay, terus screenshot Okay, jarak adalah ukuran di antara 2 tempat. Point A, point B. 2 tu adalah jarak. Okay. Contohnya, marker pen biru, marker pen merah. Tengah-tengah tu adalah jarak. Tengah-tengah ni ada jarak. Tapi kalau saya buat macam ni, rapatlah tak ada jarak. Okay. Tu yang awak kena tahu. Okay. Jarak dia ada 2. Yang pertama jarak mutlak. Yang kedua adalah jarak relatif. Ni tolonglah ingat balik. Jarak mutlak apa sir? Jarak mutlak dinyatakan dari segi jauh. Okay. Contohnya meter ataupun kilometer. Contohnya macam ni lah saya cakap. Daripada Kuala Lumpur, kita nak pergi ke Perak mengambil masa ataupun mengambil sebanyak
50 km. Boleh tak kita ubah 50 km tu? Boleh je sir. Saya kalau lalu highway plus, saya masuk sini, kan lama. Tak. 50 km tu jarak tepat yang memang digunakan oleh satelit. Memang tepat 50 km. So, jarak tu boleh diubah tak? Tak boleh diubah. Itu adalah jarak mutlak. Dan dia hanya dalam bentuk kilometer ataupun meter sahaja. Okay, jelas ya? Satu lagi adalah jarak relatif. Jarak relatif ni apa maksud? Diukur berdasarkan kos dan masa. So, ulang. Daripada kos dan masa. Maksudnya macam mana? Okay, Ipoh kan? Daripada KL nak ke Ipoh. Tapi ada satu masalah. Masalah dia apa? Awak nak pergi tu, awak akan naik kenderaan betul. Tapi kita ada banyak kenderaan. Ada orang naik kapal terbang. Ada orang naik kereta. Ada orang naik motor. Ada orang naik basikal. Siapa yang paling lama? Nampak tak kat situ? Yang paling lama. Siapa yang paling banyak kos? Kalau naik kapal terbang, katakan pergi ke Ipoh, laju je sir. Tapi lagi murah ke lagi mahal? Lagi mahal. Berbanding dengan naik kereta, pergi ke Ipoh mungkin lama, mungkin jam, tapi lagi murah. So boleh berubah-ubah tak? Ada orang naik teksi, ada orang naik Grab, ada orang naik Foodpanda. Ikutlah. Naik Foodpanda, taklah naik Foodpanda. Naik Grab car ke ataupun naiklah kenderaan-kenderaan lain selain daripada kereta. Pun boleh juga. Okay, dia adalah berubah. So ingat, yang ni tetap, yang ni berubah. Okay, tu tolong ingat. Okay dah screenshot dah. Ada lagi tak apa ni? Okay. Dekat belakang ni pun awak boleh screenshot juga. Okay, kat sini adalah beberapa mengukur jarak sebenar menggunakan skala penyata. Okay. Skala penyata macam mana? Yang tadi saya cakap tu. 1 cm mewakili 1 km. 2 cm mewakili 2 km. 5 cm mewakili 5 km. Dia adalah bentuk ayat. So dia adalah skala penyata. Okay, kita tengok kat sini Yang pertama dia ada dua jenis. Yang pertama adalah jarak lurus. Yang kedua adalah jarak apa? Yang kedua adalah jarak melengkung. Okay. Kalau jarak lurus, apa yang awak kena ada? Ini adalah alat-alat yang awak kena ada. Yang pertama alat pengukur. Yang contohnya adalah pembaris, jangka tolok, jalur kertas. So, saya tahu pembaris macam mana. Pembaris adalah pembaris, tapi saya tak tahulah jangka tolok tu macam mana. Jangka tolok yang dua-dua tajam. Kalau awak ada beli protektor ke apa ke, yang dua-dua tajam tu adalah jangka tolok. Kalau sebelah tu adalah yang boleh letak pensel, yang boleh letak pensel tekan, itu adalah jangka lukis, bukan jangka tolok. Jangka tolok dua-dua tajam. Okay. Jalur kertas macam mana? Awak ambil A4. Saya ambil A4. Saya koyakkan, ikut pembaris lah. Ikut pembaris. Yang saya koyakkan tu adalah sepanjang garisan tu adalah jalur kertas. Tapi yang lebih cantik sikit lah. Tak macam ni lah. Lebih cantik. So itu adalah jalur kertas. Okay. Jalur kertas pun boleh digunakan juga. Okay. Berbeza dengan jarak melengkung. Jarak melengkung biasanya kita nak ukur sungai ke, nak ukur jalan yang berliku ke. Okay. Alat dia adalah benang putih. Okay. Jalur kertas pun boleh juga ataupun pembaris. Yang paling penting benang ataupun tali yang boleh melengkung. Okay. Kita tengok kat sini. Okay. Contoh kat situ adalah rumah Afiq kepada sekolah. So macam mana nak kira sah? Yang pertama sekali awak kena buat apa? Tandakan titik dekat tengah-tengah tu. Rumah Afiq dengan sekolah. Kalau awak tak punya tanda, awak buat bentuk T. Nanti awak akan dapat titik tengah. Buat bentuk T. Bukan T yang biasa tu, yang plus tu. Okay. Alright. Awak buat yang tu, dan awak akan dapat titik tengah untuk rumah Afiq, awak dapat titik tengah untuk sekolah. Lepas tu awak buka jangka tolok tu, awak letakkan kedua-dua tu dengan tepat. After that, awak tak boleh ubah apa-apa jarak. Awak ambil terus, angkat terus, letak dekat pembaris, awak akan dapat jarak yang tepat. Contohnya kalau awak dapat 4 cm, dalam jawapan awak kena jawab kilometer ke sentimeter. Cuba bagi tahu saya. Dalam jawapan, dia nak kilometer ke dia nak sentimeter? Cepat bagi tahu. Dia nak dalam sentimeter ke kilometer? 128 orang. Bagi tahu saya. Sentimeter atau kilometer? Kilometer. Yes, dia nak dalam kilometer. Okay, so bagi dalam kilometer. Macam mana nak dapat kilometer sir? Awak kena tengoklah nisbah yang dibagi. Kalau dia kata 1 cm bersama mewakili 1 cm mewakili 1 km ke? Okay, so darab dengan 1 je lah. Darab dengan 1. So jawapan dia adalah 4 km. Contoh. Okay. Kalau pergi pula dekat skala dekat jarak yang melengkung, dia sama juga. Tetapi beza dia adalah dia akan suruh apa? Bahagikan jarak melengkung dengan bahagian yang kecil dan lurus. Okay, contohnya bahagikan di dalam ni, buat pecah-pecahan dia. Okay. Tandakan nombor, letak nombor supaya biasanya akan guna benang lah kat sini. Okay.
And then sama juga kena tandakan. Contohnya kat sini adalah pekan A, pekan B. Daripada pekan A ni tandakan titik siap-siap. Pekan B ni tandakan titik siap-siap. Okay. Lepas tu awak perlu buat apa? Awak perlu letakkan kertas yang telah lengkap ditanda dengan skala lurus. Ataupun awak letak benang sepanjang tu, awak bawa keluar, awak ambil benang tu, awak ukur pada pembaris. Dia akan dapat lebih panjang daripada jarak sebenar kalau awak letak pembaris macam tu. Sebab dia melengkung. Bila melengkung lagi panjang daripada yang asal. Okay, simple je. Kalau boleh, kena ada alatan-alatan. Okay, boleh Ada lagi tak lepas ni? Okay, yang ni okay, boleh juga. Tapi yang ni saya pergi laju je boleh tak? Sebab saya tak ada masa nak explain kat sini lah. Okay, ni bab 6. Nak screenshot boleh terus screenshot saja. Okay, bab 6 alat telekomunikasi. Alat telekomunikasi yang boleh tahulah alat telekomunikasi kita gunakan hari ni. Tele maksud dia sangat jauh, komunikasi proses untuk menghantar informasi. Telekomunikasi ni dalam bab 6. Dalam bab 6 hari ni kita buat kelas hari ni pun 132 orang join. Kita sedang menggunakan alat telekomunikasi sebenarnya. Okay. Okay, boleh screenshot apa yang saya share screen ni? Boleh screenshot semua orang. 5, 4, 3, 2, 1. Yang saya share screen dekat ni, dekat tu boleh besarkan. Okay. Saya pergi next. Okay, ini adalah bentuk-bentuk alat telekomunikasi. Pada peringkat awal kita ada telegraf. Bukan telegram. Telegram yang awak join tu. Ini telegraf. Telegraf diperkenalkan oleh British pada 1876. Muncul pula telefon. Lepas telefon ni, telefon yang ada wayar tu. Yang kat rumah nenek awak tu dulu tu. Zaman-zaman P. Ramlee. And then ada pula, kita ada mesin telex untuk teleprinter. Okay, lepas tu muncul pula mesin fax. Okay. Dan akhirnya adalah telefon bimbit dan muncullah hari ini iaitu kita ada telefon pintar. Sir, mesin telegraf tu macam mana nak guna dia? Jangan tanya sir. Sir tak pernah beli, saya tak pernah guna, saya tak ada letak kat rumah. Tapi dah jadi barang antik. Tapi setahu saya digunakan oleh orang-orang yang ada dalam bahagian pentadbiran British pada ketika itu. Bukan nelayan, bukan orang kampung, bukan orang petani. Yang gunakan dalam bidang pentadbiran pada ketika itu sahaja. Saya tahu guna telegram je. Okay, tu je saya mampu. Okay, boleh? Saya bergerak next. Okay. Screenshot terus. Okay, ini adalah beberapa kepentingan alat telekomunikasi. Okay, boleh screenshot terus. Saya baca beberapa je lah. Okay, antaranya adalah dapat berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan mudah. Awak nak tengok Blackpink, awak nak tengok Vincenzo, K-drama, awak nak tengok streamer-streamer yang awak suka, awak nak tengok game-game ke apa ke, ataupun awak nak tengok live ke, banyak yang awak boleh tengok kan, daripada seluruh dunia, tak ada masalah pun. Okay. And then pengurusan dan pentadbiran negara lebih sistematik dan juga lebih teratur. Hari ini kita dapat tahu daripada PKP ke darurat ke apa ke, semuanya melalui alat telekomunikasi yang mana Perdana Menteri kita pun gunakan juga. Semua guna. Okay. Dan juga meningkatkan integrasi dan juga perpaduan negara, ataupun kita boleh katakan juga dengan adanya alat telekomunikasi ni kita jadi lebih maju. Okay. Alright, dah screenshot yang ni Dah. Okay, ini adalah part yang terakhir sekali sebenarnya. Okay, boleh tak saya nak patah balik sikit? Saya nak ambil masa sikit Saya nak pergi dekat sini. Okay, saya dah habis dah untuk sesi pengajaran saya. Okay, saya nak stop sharing juga. Stop share screen. Tapi kalau awak nak screenshot, boleh screenshot saya nak stop je. Nak screenshot, boleh screenshot sebab nanti saya akan hantar juga dekat dalam group. Okay dah 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dengar je apa yang saya nak cakap. Okay kelas, dengar je apa yang saya nak cakap. Tolong bagi perhatian penuh. Boleh simpan buku-buku semua. Saya nak cakap je kat sini. Saya nak bercakap atas sebagai seorang tutor dan juga seorang anak murid. Tak kisahlah awak baru kenal saya ataupun awak dah lama kenal saya. Saya nak sampaikan satu perkara yang sangat-sangat penting sebab ini adalah tanggungjawab saya untuk sampaikan. Okay, ingat main-main juga tapi tolong bagi perhatian yang cukup yang sangat-sangat penting. Okay. Pertama sekali, pada tahun ni, tahun 2021 adalah tahun kedua kita menghadapi, bukan tahun kedua lah, kira macam ialah tahun kedua kita menghadapi COVID pandemic. Okay, awak pun dah belajar online dah dekat setahun dah. Okay, alright. Daripada bulan 1 sampailah bulan 6. Sekarang ni awak berada dekat sini, bulan 6. Betul? Awak semua sekarang berada dekat bulan 6 ni. Okay.
Persoalannya saya nak tanya dekat awak, adakah awak dah betul-betul well prepared? Ini adalah student-student yang bersama-sama dengan Sir yang Sir dah bawakan dah. Memang Sir bawa student tu dia masih sekarang ni dia dah belajar bab 1, bab 2, bab 3. Dan sekarang ni student-student ni yang Sir ajar sekarang ni dah pun dekat sejarah bab 6, geografi mesti dah kat bab 7. Semua lebih kurang. Okay. Dan mereka sangat-sangat memahami. Tak percaya dalam kelas ni ada student-student Sir, ada yang daripada D dapat A, ada yang daripada C naik ke A, ramai yang macam tu. Okay, bukan saya nak cakap Sir ajar bagus. Bukan Sir yang bagus, tak. Serius, Sir tak bagus pun. Tetapi disebabkan oleh keinginan dorang yang nak mengatasi kebodohan ataupun dorang ni dah tak nak dah rasa macam tak pandai. Dorang nak belajar, Ingat, belajar ni bukan disebabkan awak bodoh ke awak pandai, tak. Sama ada awak rajin ataupun awak malas. Dua tu je yang menentukan. Awak rajin, awak dapat A. Awak malas, janganlah nak harapkan. Lagi-lagi zaman sekarang ni. Okay. Dan apa yang saya nak bagi tahu dekat awak adalah tak kisahlah negara kita PKP ke, PKPD ke, PKPB ke, okay, darurat ke macam mana sekalipun, belajar tetap kena belajar. Belajar adalah satu keperluan. Adakah awak nak biarkan awak duduk di lab tak payah belajar, buat tak tahu je, tahu-tahu masuk sekolah, tak tahu apa yang berlaku, ataupun awak nak keep competition. Ya, zaman sekarang ni bukanlah zaman untuk awak bersaing antara satu sama lain, dah tak ada dah. Zaman sekarang ni adalah untuk awak ke masa akan datang. Awak tengok lagi 5 tahun, 10 tahun lagi. Awak kena berkorban daripada sekarang. Awak ingat orang yang jadi engineer, awak ingat orang yang jadi doktor hari ni, orang yang berjaya hari ni, diorang tak ada pengorbanan ke? Diorang sangat-sangat banyak berkorban pada masa lalu dan diorang sampai pada hari ni. Saya nak tanya awak lah. Awak bayangkan sekarang awak dekat bulan 6. Dengar ni. Awak dekat bulan 6. Awak ada berapa bulan lagi? Bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Bagi tahu Sir, bila hari peperiksaan sekolah awak akan adakan? Sir, sekolah saya tak ada PT3 Sir. Betul PT3 tak ada. Tapi bila peperiksaan akhir tahun? Mesti ada peperiksaan kan? Bulan berapa? Bagi tahu Sir, bulan berapa? Agak-agak peperiksaan akhir tahun. Saya tak nak peperiksaan pertengahan tahun. Peperiksaan akhir tahun. Bulan 11. Cakap je. Jun, Julai, bulan 10, bulan 11. Peperiksaan akhir tahun. Yang nak menentukan tahun depan awak pindah kelas ke, awak macam mana ke. Bulan 10, bulan 11. Lagi. Bagi tahu. Saya tak marah. Bagi tahu je. Saya nak tahu. Daripada 130 orang, bagi tahu Sir. 10 orang. 10 orang. Bulan 10 orang. Bulan 10. Bulan 9. Okey. Saya tak dengar. Sir, jangan mute Sir. Sir jangan cakap seorang-seorang. Dia mute sendirilah. Saya rasa dia jealous lah dengan Sir ni. Saya tak faham lah kenapa guru mute macam ni dengan Sir. Tolong jangan macam ni dengan saya. Jangan macam-macam dengan saya. Biasa dia. Okay. Mostly ada yang bulan 10, bulan 11. Okay, alright. Saya nak tanya awak, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Katakanlah bulan 10, katakan. Sir, Sir mute Sir. Siapa yang mute kan Sir? Tolong jujur. Okay. Dengar, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Katakan ada 4 bulan. 4 bulan 4 bulan. Dalam masa 4 bulan, saya nak tanya Sir mute. Lagi Sir. siapa yang mute kan Sir? Serius. Dia dengki ke? Okay, dah. Dia mute lagi siap dia. Okay. Bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Ada 4 bulan. Dalam masa 4 bulan tu, awak rasa awak boleh kejar ke balik? Awak boleh catch up ke? Bab 1 sampai bab 10 sejarah. Bab 1 sampai bab 11 geografi. Boleh ke? Okay, satu lagi saya nak tambah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik. Ada berapa bab? Dah prepare dah ke? Essay Sir, essay. Essay senang Sir. Essay senang. Yang ni matematik ni, sains ni, dah cover ke semua bab? Tak. Dah power dah.
Sikit je. Wah. Sikit je. Baru sedar baru sedar. Oh, ada yang ada usuluddin, ada syariah. Allah. Ada. Terima kasih Dr. Bob. Okay. Alright. Dah Stop jap, bagi saya explain jap. Okay. Alright. Okay, untuk matematik, untuk sains saya tak menjanjikan apa-apa. Okay, tetapi untuk subjek sejarah dan juga geografi saya ada plan saya. Oh, ada plan Okay, saya ada plan saya sendiri macam mana awak nak catch up balik. Okay. Tapi saya kena tahu apa masalah awak, apa problem awak, kat mana yang awak sangkut, kat mana yang awak stuck. Okay. Dan hari ini adalah saya nak buka peluang kepada pelajar-pelajar yang betul-betul nak ubah masa depan dia. Sebab apa tau? Sekarang ni dah bukan masa untuk awak ajaklah nantilah cari tuition lain lah. Nantilah cari tuition lain. Awak jumpa Sir pun sebenarnya dah satu keuntungan. Sir jarang tau buat free class. Ramai orang selalu minta. Abang-abang awak form 4, form 5 selalu contact Sir. Nak Sir buat free class, nak Sir buat free class. Cuma Sir nak tolong form 1, form 2, form 3. Sir tak tahu kenapa. Mungkin jodoh kita kat sini. Jodoh kita kat sini. So awak jumpa Sir pun dah satu memang serius saya cakap. Sir. Kurang ajar lah pasal penghutian ni. Aduh, ya Allah. Google Meet. Ni kali terakhir lah saya guna Google Meet. Rasa nak, Okay, jadi apa yang saya nak bagi tahu dekat awak adalah kalau awak join kelas saya akan guide awak. InsyaAllah saya boleh tolong awak. Tapi macam saya cakap, ada student-student yang suka contact saya, minta tolong saya, tolong dan sebagainya. Tapi saya tak boleh nak tolong. Okay, sebab apa? Sebab keutamaan saya, mana yang saya boleh tolong, saya tolong. Tapi keutamaan saya adalah pada student-student yang sama-sama private dengan saya. Sebab saya tahu kat mana dia lemah, kat mana dia kurang. Okay, so macam saya cakap, sekarang ni bukanlah masa untuk awak nak fikir-fikir lagi, untuk awak terpinga-pinga lagi, untuk awak tanya hala tuju diri awak. Sekarang adalah masa untuk awak fight. Okay. Pandemik bukan masa untuk berehat, COVID bukanlah masa untuk awak duduk kat rumah relax-relax, untuk awak tengok lagi TikTok, untuk awak tengok lagi anime ke, untuk awak main game lagi banyak. Tak. Tetapi adalah masa yang mana awak gunakan sebaik mungkin untuk awak korbankan sampai peperiksaan, lepas tu awak rehatlah serehat-rehatnya. Awak rehatlah secukup-cukupnya. Okay. Macam mana seseorang tu dia nak menang dalam pertandingan lumba lari sedangkan dia tak pernah langsung berlari? Tanya diri awak. Okay. Dekat mana awak sekarang? Alright. Okay, bagi pelajar-pelajar yang tanya saya tentang macam mana cara-cara nak join dan sebagainya. Okay, saya percaya dalam dia ada student-student daripada Cikgu Maaz, daripada STL, betul? Okay. Kalau student-student daripada STL, awak boleh contact Cikgu Maaz. Dan kalau student-student yang datang daripada IG, datang daripada IG kan, datang daripada Telegram saya. Okay, ni saya nak tunjuk sikit lah. Dahsyat datang daripada IG. Aduh, kerja sekolah PDPR pun banyak sir. Okay, awak tengok gambar kat belakang saya ni. Ini adalah gambar-gambar pelajar-pelajar akak-akak abang awak dulu yang pernah dapat PT3 10A. 10A awak bayangkan, 10A. Banyak tak banyak 10A? So agak-agak awak lah. Awak nak tak jadi sebahagian daripada diorang? Awak nak tak satu hari nanti awak tunjuk result dekat mak ayah awak yang awak cemerlang? Ke awak rasa macam tak payahlah. Alah, COVID kot. Ramai lagi fail. Relax lah. Kita dulu. Okay, tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. So nak tak nak awak kena ubah nasib awak. Okay. So tolong ingat hari ni lepas habis kelas ni saya nak awak ada satu mission, awak ada satu goals yang baru. Okay. Saya tak nak awak jadi orang yang biasa. Saya tak nak student-student saya adalah orang-orang yang biasa. Saya nak daripada student saya ni lah. Adanya datangnya engineer, adanya lawyer, adanya doktor. Ada yang bakal jadi pemimpin negara kita. Saya nak daripada kalangan student-student saya. Satu hari nanti. Jadi lagi bagus daripada saya. Jangan jadi macam saya. Saya tak cukup bagus. Jadi lagi bagus daripada saya. Boleh alright. So nanti saya nak bagi ke awak ni. Awak bagi hari ni saya nak apa tau? Hari ni saya nak awak set satu goal awak. 4 benda yang awak nak. Awak nak bagi kat mak ayah awak. Awak nak buktikan dekat awak. Awak nak buktikan dekat saudara mara awak. Okay. Dekat crush awak. Tak payahlah crush tu. Tolak tepi je lah. Crush tu bukan pun nak kat awak pun. Okay. Lebih baik awak tumpukan diri pada diri sendiri. Okay. Alright. So ini adalah goal-goals yang awak kena tekankan lah. Of course. Okay. Ni adalah iceberg yang mana apa yang orang nampak adalah kejayaan. Apa yang orang nampak adalah kejayaan. Tapi apa yang orang tak nampak, kesungguhan awak. Okay. Penat lelah awak, sakit awak, orang tak akan nampak. Orang tak akan nampak. Okay.
sementara tu saya nak tunjuk dekat awak satu benda. Okay, ini adalah siapa-siapa yang betul-betul berminat nak join. Okay. Alright, ini siapa-siapa yang berminat nak join saya punya private class. Okay, untuk bayaran dan juga harga, boleh tengok kat sini. Okay, siapa-siapa yang nak screenshot, tak apa, nanti saya akan bagi. Yang ni boleh contact admin saya. Okay, untuk harga saya buat untuk bulan Jun Okay, untuk bulan Jun, siapa yang nak belajar sejarah pun boleh, tak ada masalah. Siapa yang nak ambil geografi pun boleh, tak ada masalah. Tapi satu je saya nak cakap, ikut pada jadual yang saya dah tetapkan. Kalau tak boleh, bagi tahu saya, inform dekat saya. Okay, boleh Alright. So saya buat 1 jam per kelas RM20 tau. Mahal je sir. Bayangkan apa yang saya buat, kualiti saya buat ni, carilah mana-mana cikgu-cikgu yang lebih kurang macam saya. Okay, cikgu yang bukan saya nak cakap sebagus, tapi saya bagi full komitmen. Okay, yang mengajar guna TV dan sebagainya, semuanya perlukan komitmen. Kalau awak tak nak invest kat diri awak, then it's okay. Beli tilaf mahal-mahal boleh. Beli apa lagi? Beli cokoja mahal-mahal boleh. Belajar, aduh sir, RM20 saya belajar, tak payahlah. Starbucks, Starbucks nombor 1. Starbucks nak vente nak yang besar keep the change. Shopee tiap-tiap hari, tapi tak dapat pun diskaun. Okay, so saya buat RM20 untuk satu subjek, tapi sampai 11 Jun, sampai Sabtu depan, okay, siapa yang join saya bagi, kalau RM20 kali dengan 4 kelas RM80. So saya buat RM70 je. Okay. Tapi beruntunglah siapa yang join secara dengan Jio, saya kurangkan sampai RM130. Kalau nak ikutkan RM160 lah, 80 kali 2, 160. Saya kurangkan RM30, saya bagi diskaun RM130. Okay, apa yang kita orang akan dapat, saya akan bagi awak video. And then by the way, saya baru je siapkan website. Nanti saya tunjuk dekat awak. Okay. Saya baru je siapkan website. Tu nantilah, kita bincang nanti. Kita nak tengok sekarang? Nak tengok ke? Website tu nantilah. Nanti saya tunjuk. Apa Nantilah, nanti ada masa nanti kita jumpa nanti, saya tunjuk lagi. Saya ada buat satu website. Nak tengok? Cikgu Mas ada tak? Cikgu Mas tak ada. Okay. Dah Alright, and then the last one, ni lah awak boleh ambil saya punya nombor admin saya ni. Nampak tak? Siapa-siapa yang nak contact, ni adalah nombor admin saya. Kalau ada apa-apa masalah, ada sebarang pertanyaan, awak boleh contact admin saya. Awak ni sudah sama ke apa, awak boleh bagi tahu dekat admin saya. Nanti admin saya akan reply satu persatu, insyaAllah. Okay. Yang ni semua saya akan hantar dekat dalam group WhatsApp. And tolong jangan left group WhatsApp tu. Sebab mungkin akan datang nanti saya nak share apa-apa, saya nak buat konten ke apa, awak lah saya punya jentera-jentera, dan juga kita keep in touch lah antara satu sama lain. Okay, kita kenal-kenal, tak ada masalah pun antara satu sama lain. Okay, boleh Alright, jadi itu saja daripada saya untuk pelajar-pelajar. Okay, yang ni siapa-siapa yang nak screenshot, nak tunjuk kat mak ayah dia, tak ada masalah. Sekejap. Ni nak tunjuk kat mak ayah awak ke, nak explain kat mak ayah awak ke. Okay. Boleh tak saya nak share screen sekejap? Sekejap. Saya nak share screen sekejap. Oh, ni muka-muka. Bakal-bakal doktor. Bakal-bakal engineer. Bakal-bakal semualah. Okay, yang ni lah. Siapa-siapa yang nak screenshot. Oh, dah. Form 3 dah masuk Okay, ready. Form 3 dah nak masuk dah. Okay, yang ni boleh screenshot ini. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, dan nombor tu pun awak boleh ambil Okay, dengan nombor ni. Okay, apa-apa, bincang dulu 1 minggu. Fikir dulu masa depan awak macam mana. Nak belajar ke. Tapi macam saya cakap lah, masa dah tak ada, masa dah kesuntukan. Saya tetap berjalan, saya tetap mengajar. Adakah awak belajar ataupun awak masih lagi tertunggu-tunggu. Itu saja daripada saya. Untuk pelajar-pelajar Form 2, Assalamualaikum. And jumpa lagi dalam kelas-kelas yang akan datang, di masa-masa akan datang. Okay, nak screenshot? Jom. Screenshot. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Nak screenshot ke? Okay, jom kita screenshot satu. Kita. Sekejap. Alright, jom. Screenshot dengan saya. Alah, nak buang chat tu. Okay, cepat semua. Form 3 tepi lah. Form 3 bagilah form tu. 1, 2, 3.
Ini buat game ya. Okay, alright. Okay, terima kasih Form 2. Jaga diri, stay safe. Kita jumpa lagi di masa-masa akan datang. Terima kasih Cikgu. cikgu. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye. Sama-sama. Thank you, sir. Sama-sama. Form 2 tolong live Form 2 tolong live. Form 3 mana Form 3? Form 3.